Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan yang keempat. Insyaallah kita sambung, kita punya perkongsian mengenai Syama'il Muhammadiyah dalam masih bab pertama ya. Bab pertama yaitu fizikal Rasulullah SAW. InsyaAllah kita kasih share dulu, ya supaya lebih ramai dapat manfaat daripada perkongsian. Ya, macam mana? Sudah puasa keempat, sudah dapat baca 4 juz. Sudah dapat banyak zikir sama yang sunat. Sebab apa? Waktu puasa ini digandakan amalan sunat menjadi amalan fardu pahalanya. Kemudian amalan fardu digandakan 10 kali lagi kan? Wah, ada ayahanda pun menengok sini, wah. Ayahanda, apa kabar? Oh, ayahanda sini. Kita tengok. Don Rasta ni pun ustad juga nih. Oh, kalau belum sembahyang dulu, di Semanjung lambat kan? Ya, Anda masih lagi di hospital nih. Di karantin lah, bukan di hospital, di asrama jururawat. Hospital hari itu 13 hari. Dan sekarang di karantin di asrama, ini berdekatan hospital juga lah. Tunggu ambil sampel dan keputusannya. InsyaAllah kalau semua negatif, InsyaAllah boleh discharge lah. Tolong doakan InsyaAllah. InsyaAllah kita sambung perkongsian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahmatullah alaih, dalam bab pertama yaitu fizikal Rasulullah SAW. 2 hari lepas ni kita sudah baca 8 hadis. Kemudian hari ini kita sambunglah untuk hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah SAW adalah seorang yang mempunyai mulut yang lebar, bermata lebar, dan bertumit nipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Syimak, apakah yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar? Beliau menjawab, bentuk mulutnya besar, yaitu seimbang dengan bentuk wajahnya. Aku bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan bermata lebar? Syimak menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan bertumit nipis? Syimak menjawab, daging tumitnya sedikit. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Muslim. Terangan, hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsannah daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah, daripada Simak bin Harb, yang bersumber daripada Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah SAW. Hadis 10, Jabir bin Samurah berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada suatu malam yang diterangi bulan purnama. Pada waktu itu beliau memakai pakaian berwarna merah. Aku memandang beliau dan bulan silih berganti. Menurutku beliau lebih indah daripada bulan purnama. Terangan, hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Hanad bin Ash-Shari daripada Abthar bin Al-Qasim daripada
Asyad Ibn Suwar daripada Abu Ishaq, bersumber daripada Jabir bin Samurah. InsyaAllah kita teruskan hadis 11. Abu Ishaq berkata, ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib, adakah wajah Rasulullah seperti pedang? Al-Bara' menjawab, tidak, wajah beliau bahkan seperti rembulan. Abu Ishaq berkata, ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib, adakah wajah Rasulullah seperti pedang? Al-Bara' menjawab, tidak, wajah beliau bahkan seperti rembulan. Riwayat Tirmizi dan Bukhari. Terangan, hadis ini dilaporkan oleh Sufyan bin Waqi daripada Hamid bin Abdul Hamid Ar-Rushi daripada Zuhair dan bersumber daripada Abu Ishaq. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, hadis ke-12, Rasulullah SAW berkulit putih seolah-olah terbentuk daripada perak, rambutnya pula ikal beralun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah berkulit putih seolah-olah terbentuk daripada perak, rambutnya pula ikal beralun. Riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Keterangan, hadis ini bertaraf hasan, dilaporkan oleh Abu Daud Al-Mushaffafi Sulaiman bin Salam daripada Nad bin Samil daripada Saleh bin Abi Al-Aqdar daripada Ibnu Syihab daripada Abu Salamah yang bersumber daripada Abu Hurairah. Hadis ketiga. Wah, Tuan Rudi pun ada nih. Tuan Rudi ini Ustaz. Ini perkongsian Ustaz. Hadis ke-13. Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah SAW berkata, sudah diperlihatkan para nabi kepadaku. Musa kelihatan seperti seorang lelaki daripada suku Sya'nu'ah. Aku melihat Isa bin Maryam. Ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Dan aku melihat Ibrahim. Ternyata seseorang yang pernah aku lihat yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian, yaitu Rasulullah sendiri. Aku juga melihat malaikat Jibril. Yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Dihya. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Muslim. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Qutaibiyah bin Sa'ad daripada Laith bin Sa'id daripada Abu Zubair dan bersumber daripada Jabir bin Abdullah. Ini dia cara keterangan hadis dia. Kalau mau tahu detail, mau tanya Ustaz nih. Saya baca, saya bukan Ustaz, saya baru Mustad. InsyaAllah. Jadi mengenai fizika Rasulullah ada 2 hadis lagi. Jadi kita habiskan, InsyaAllah hari ini habis. Besok kita boleh pindah ke bab yang seterusnya. Said Al-Jurari berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Rasulullah dan tidak ada seorang pun yang masih hidup di permukaan bumi ini yang pernah melihat beliau selain aku. Said Al-Jurari berkata, jelaskan sifatnya kepadaku. Abu Tufail menjawab, beliau putih, tampan dan sederhana tinggi. Diriwayatkan oleh Tirmizi, Muslim dan Abu Daud. Keterangan, hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Sufyan bin Waqi dan Muhammad bin Bashar daripada Yazid bin Harun, bersumber daripada Sa'id Al-Jurari. Abu Tufail adalah Amir bin Wasilah Al-Laythi Al-Kinai. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang lahir pada tahun 1 Hijrah. Beliau adalah antara penyokong Ali bin Abi Talib pada zaman perselisihan dengan Muawiyah. Beliau merupakan sahabat yang terakhir meninggal di Mekah, yaitu pada tahun 110 Hijrah. Hadis kelima, Ibnu Abbas berkata, ada jarak yang kecil pada gigi hadapan Rasulullah. Apabila beliau berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar dari antara celah-celah gigi hadapannya. Kita ulang. Ibnu Abbas berkata, ada jarak yang kecil pada gigi hadapan Rasulullah. Apabila beliau berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar dari antara celah-celah gigi hadapannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam Baihaqi. Terangan dilaporkan oleh Abdullah bin Abdurrahman daripada Ibrahim bin Munzir
Al-Hizami daripada Abdul Aziz bin Thabit Az-Zuhri, daripada Ismail bin Ibrahim, daripada Musa bin Uqbah, ada call lagi. Semalam pun begitu juga. Ada orang telepon. Jadi ringkasan daripada bab pertama ini fizikal Rasulullah. Pada hakikatnya Rasulullah menetap di Mekah selama 13 tahun. Maksud 10 tahun pada ayat ini adalah dikurangkan 3 tahun, yaitu tempoh masa wahyu tidak diturunkan buat sementara waktu. Yang kedua, penyampai laporan ini menggenapkan bilangan usia Rasulullah. Kebanyakan laporan menyatakan beliau meninggal dunia pada usia 63 tahun. Yang ketiga, menandakan sifat jalan Rasulullah yang cepat dan pijakan kakinya kuat. Yang keempat, Sufyan bin Waqi daripada ayahnya daripada Al-Mas'udi dengan salah silah sanad seperti pada hadis yang sebelumnya, melaporkan hadis yang sama maksudnya. Yang kelima, penjelasan mengenai khatamun nubuwah dapat dibaca di dalam bab yang lain. Oh, ini dia punya apa? Daripada hadis-hadis itu ada bertulis nomor-nomor dia kan? Nah, kita terlepas. Nah, jadi ini nomor ni dia apa? Dia terangkan sini apa maksud tu. Tapi tidak apa, boleh dia apa? Boleh kita kongsikan juga. Rambut yang hampir menyentuh dan tidak melebihi cuping telinga disebut wafrah. Jika melebihi cuping telinga, rambut itu dinamakan limma. Di kalangan bahasa Arab, mereka memuji orang yang memiliki mulut yang lebar atau besar. Mereka mencela orang yang memiliki mulut yang kecil. Al-Qadi Iyad berkata, menurut sepakatan para ulama, tafsiran yang dibuat oleh Syimak adalah kurang tepat. Bukan belahan mata yang panjang. Tafsiran yang lebih tepat ialah warna kemerah-merahan pada bahagian putih mata Rasulullah. Kerana asyakhlah bermaksud warna kemerah-merahan pada bahagian putih mata. Ini adalah perkara yang disukai dan dipuji. Asyakhlah juga adalah antara tanda kenabian, manakala asyahlah pula bermaksud warna kemerah-merahan. Oh, syakhlah dengan syahlah ada beza. Kemerah-merahan pada bahagian hitam mata. Ada dua pengertian yang berkemungkinan bagi perumpamaan seperti pedang yang disebut itu. Pertama, adakah wajah Rasulullah sepanjang seperti pedang? Kedua, adakah sinar wajah Rasulullah seperti sinar mata pedang? Al-Bara menjawab dengan memberi perumpamaan seperti bulan, sekaligus menafikan dua kemungkinan yang sebelumnya. Wajah Rasulullah tidak panjang seperti pedang dan sinarnya mengalahkan sinar mata pedang, kerana sinar wajah beliau adalah sinar seperti bulan purnama. Suku Sya'nu'ah adalah sebuah kabilah di Yaman. Bentuk tubuh mereka sederhana, tidak gemuk dan tidak kurus. Dihya ibnu Khalifatu Al-Qalbi adalah sahabat Rasulullah yang menyertai jihad pada jalan Allah. Selepas perang Badar, wajahnya tampan. Oleh itu beliau selalu menutupi wajahnya itu supaya tidak menjadi fitnah bagi wanita. Beliau adalah antara sahabat yang mengikut Baitul Ridwan. Kadangkala Jibril datang menemui Rasulullah dengan menyerupai Dihya. Dihya singgah di Syam, lalu menetap di Mizah sehingga wafat pada zaman Muawiyah. Dihya adalah utusan Rasulullah bagi bertemu dengan Hercules di Himsh. InsyaAllah bab pertama kita sudah habis dikongsikan, insyaAllah. Jadi semoga Allah SWT beri taufik pada kita untuk jadi iktibar, kemudian kita sampaikan kan. Jadi kita lazimkanlah bacaan hadis. Kalau kita ada belajar hadis-hadis daripada guru-guru kita, kita amalkan di rumah supaya orang di rumah kita mendapat manfaat, anak istri kan. Tapi sekiranya tiada kita belajar apa-apa hadis yang kita belajar daripada guru, dan ulama juga ada menyarankan untuk kita membaca hadis-hadis fadilat amal karangan Maulana Zakaria Kandahlawi rahmatullahi alaih kan. Kita boleh baca hadis tu, hadis-hadis fadilat amal kan, supaya supaya anak-anak kita, orang di rumah kita, istri kita dan kita sendiri dapat motivasi daripada kelebihan-kelebihan amal kan. Jadi kalau kita tahu tu kelebihan-kelebihan amal, agak
senanglah untuk kita beramal, sebab kita sudah tahu dia punya kelebihan, kan, insyaallah. Jadi insyaallah ada 15 menit sudah kita ambil masa kita. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik pun datang daripada Allah atas kelemahan saya. Insyaallah kalau ada kelapangan besok kita kongsi lagi, sambung perkongsian, bukan pengajian. Wah, ini Tuan Razikin pun ada, Tuan Ibni Affan. Wah, ini semua orang-orang hebat. Insyaallah, besok kita sambung insyaallah. Semoga Allah SWT beri taufik kepada kita insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.